Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Dr. Khairul Anwar Shahab, Pensyarah bagi BPMN 1013, Pengantar Pengurusan. Kami daripada Kumpulan 3 iaitu O, Pusat Ipoh, memilih tajuk iaitu Petronas Geng Sedahan Merahat. Kami terdiri daripada 4 orang, iaitu yang pertama iaitu saya, Muhammad Arif bin Shahrizam, nombor matrik 284055. Yang kedua, Muhammad Aidil Adha bin Jikmat Yusof, nombor matrik 289124. Yang ketiga, Adli Steben, nombor matrik 288996. Dan yang terakhir, Repson Amnab Tommy, nombor matrik 289398. Pengenalan. Petronas, ringkasan nama bagi Petroleum Nasional Berhad, adalah syarikat minyak dan gas Malaysia yang telah ditubuhkan pada 17 Ogos 1974. Dimiliki oleh Kerajaan Malaysia sepenuhnya. Syarikat ini telah mendapat hak keseluruhannya terhadap sumber-sumber minyak dan gas di Malaysia dan diamanahkan dengan tanggungjawab membangunkan dan menambah nilai kepada sumber-sumber tersebut. Semenjak diperbadankan, Petronas sudah membesar menjadi syarikat minyak dan gas dengan kepentingan perniagaan di dalam 31 negara. Sehingga akhir bulan Mac 2005, kumpulan Petronas mengandungi 103 milik sendiri, iaitu subsidiari 19 syarikat, kelengkapan milik sebahagiannya dan mempunyai separuhnya dan 57 syarikat bersekutu. Petronas memberikan tumpuan kepada satu spektrum aktiviti petroleum yang luas, termasuklah eksplorasi haluan dan penghasilan minyak dan gas kepada aliran penamisan minyak, pemasaran dan pengagihan produk petroleum, perdagangan, pemprosesan gas dan pencecarian, operasi rangkaian penghantaran gas talian paip, pemasaran gas cecair semula jadi, penghilangan dan pemasaran petrokimia, perkapalan, kejuruteraan otomotif dan pelaburan harta tanah. Sejarah sebelum penubuhan Petronas, operasi petroleum di Malaysia hanya dijalankan oleh syarikat minyak multinasional menerusi sistem konsesi untuk mencari gali petroleum di perairan Sarawak, Sabah dan Terengganu. Pada 6 September 1974, Petronas mula ditubuhkan oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Abdul Razak, yang mana beliau telah mengumumkan pelantikan Tengku Razali Hamzah sebagai pengerusi dan ketua eksekutif Petronas Petroleum Nasional Berhad. Pada 1 Oktober 1974, Akta Kemajuan Petroleum 1974 telah diluluskan oleh Parlimen. Petronas telah diberi hak kuasa, kebebasan dan keistimewaan untuk mengendalian dan memajukan sumber petroleum di Malaysia. Menurut akhbar tempatan, Berita Harian bertarikh 19 Julai 2008 menyiarkan bahawa Petronas berada pada kedudukan ke-8 syarikat paling untung di dunia pada tahun lalu dalam senarai Fortune Global 500 majalah perniagaan Fortune. Manakala di Asia pula, Petronas muncul sebagai syarikat paling untung dan mengambil alih tempat pengeluar kereta terbesar dunia iaitu Toyota Motor dari Jepun yang mendahului senarai itu pada 2006. Kita masuk kepada misi dan visi Petronas. Misi Petronas iaitu a leading oil and a gas multinational of choice, iaitu merujuk kepada hasrat Petronas untuk menjadi penyeraju pembekal minyak yang terkemuka di seluruh negara, bukan sahaja terkemuka di dalam negara Malaysia, malahan di peringkat antarabangsa. Di sini juga Petronas berhasrat menjadi penyeraju pilihan dalam sektor minyak dan gas demi menjadi masa depan yang lebih baik kepada masyarakat. Visi Petronas terdapat 4 garis visi syarikat Petronas. Berikut merupakan visi syarikat Petronas iaitu yang pertama,
kami adalah sebuah entiti perniagaan. Yang kedua, minyak dan gas adalah perniagaan teras kami. Yang ketiga, kami menambah nilai kepada sumber. Dan yang keempat, kami menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Adaha bin Cik Mak Yusof, nombor matrik 289124. Terima kasih kepada Encik Arif. Saya teruskan pembentangan ini. Produk dan servis Petronas. Petronas telah memasarkan beberapa produk berasaskan minyak dan gas menerusi anak syarikat iaitu Petronas Dagang Berhad PDB yang telah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 pada 5 Ogos 1982. Antara produk yang dikeluarkan oleh Petronas ialah minyak petrol rang 95. Minyak petrol rang 95 ialah petrol yang 95% kandungannya adalah oktana dan selebihnya pentana. Baru-baru ini, Petronas telah melancarkan jenis rang 95 yang baru iaitu Petronas Primax 95 dengan Advanced Energy Formula, yang mana minyak petrol jenis ini dapat mengurangkan geseran untuk meminimumkan kehilangan tenaga, mencuci enjin sekaligus meningkatkan penjimatan petrol. Minyak jenis ini sesuai dengan kenderaan yang dicipta keupayaan enjin pembakar rang 95. Selain minyak rang 95, Petronas telah juga mengeluarkan minyak petrol rang 97. Minyak petrol rang 97 sama seperti rang 95, cuma perbezaannya rang 97 ialah hanya 3% pentana dan selebihnya oktana. Selain minyak petrol, Petronas telah mengeluarkan minyak pelincir. Minyak pelincir ialah minyak enjin berfungsi menyerap tekanan dan geseran yang boleh menyebabkan kehausan komponen-komponen enjin. Selain berfungsi sebagai cecair penyejuk dan mengawal pengaliran udara, minyak pelincir juga turut memainkan peranan utama dalam fungsi pengawalan dan penyerapan haba yang terhasil daripada operasi sesebuah enjin. Petronas telah mengeluarkan beberapa jenis minyak pelincir seperti Cetium 800, Cetium 3000, Cetium 7000 dan lain-lain. Setiap keluaran mempunyai grade masing-masing dan sesuai dengan jenis enjin dan jarak penggunaan. Seterusnya, Petronas juga mengeluarkan gas LPG atau NGV. LPG ialah Liquid Petroleum Gas. Adalah bahan bakar berbentuk cecair gas yang digunakan pada kenderaan yang enjinnya dicipta khas untuk membolehkan kenderaan itu menggunakan bahan bakar jenis ini. Dan akhir sekali, produk Petronas yang dikeluarkan adalah gas masak. Gas masak juga merupakan bahan bakar yang berbentuk cecair yang digunakan dalam isi rumah untuk kegunaan tertentu. Gas masak Petronas juga turut digunakan oleh sektor komersial seperti restoran dan kedai makan. Kita masuk kepada pesaing-pesaing utama Petronas. Yang pertama, terdapat beberapa pesaing-pesaing utama syarikat Petronas. Antaranya ialah syarikat Shell. Ini kerana syarikat Shell ni mengeluarkan produk yang sama seperti syarikat Petronas, iaitu oil and gas. Yang kedua, Shell ni menemui telaga minyak pertama di Malaysia pada tahun 1910 di Miri, Sarawak. Seterusnya, perniagaan utama Shell ialah pengurusan syarikat minyak bersepadu secara menegak. Seterusnya ialah kepakaran teknikal dan komersial dalam semua peringkat integrasi menegak ini, dari pencarian awal untuk minyak, penjajahan melalui penuaian, pengeluaran, pengangkutan, penyulingan dan akhirnya perdagangan dan pemasaran, menubuhkan kecekapan teras di mana syarikat itu diasaskan. Okey, seterusnya sambungan dengan itu, syarikat Petronas merupakan salah satu penaja dalam sukan pemotoran. Petronas merupakan salah satu penaja utama pasukan BMW.
Sauber Formula 1 bersama Intel, dan ia membekalkan pelincir dan bahan api kepada pasukan. Seterusnya, Shell mempunyai sejarah panjang penajaan sukan pemotoran, terutamanya Scuderia Ferrari pada tahun 1951 sehingga 1964, sehingga 1966 hingga 1973, dan 1996 sehingga kini. BRM merupakan British Racing Motor pada tahun 1962 hingga 1966, dan tahun 1968 sehingga 1972. Scuderia Toro Rosso pada tahun 2007 sehingga 2013 dan 2016. McLaren pada tahun 1967 sehingga 1968, dan tahun 1984 sehingga 1994. Lotus pada tahun 1968 sehingga 1971. Team Penske 2011 hingga kini. Hyundai Motorsport sejak 2005. Seterusnya EF Corse Racing Competition, BMW Motorsport pada tahun 2005 sehingga kini bersama juga dengan Pennzoil, dan Dick Jackson Racing pada tahun 1987 sehingga 2004. Ia sekali lagi akan menjadi penaja tajuk untuk berakhir. Yang terakhir lah, kini dia dinamakan semula sebagai DJR Team Penske pada tahun 2017. Selanjutnya, selain itu, Royal Dutch Shell hampir memenangi perjanjian untuk membekalkan gas asli cecair iaitu LNG kepada Hong Kong, sekaligus bakal mengenepikan beberapa pesaing utama termasuk Petronas. Bagaimanapun, perjanjian bekalan itu tertakluk kepada keputusan pelaburan akhir iaitu FID bagi terminal import LNG luar pesisir yang akan meliputi unit simpanan terapung dan regasifikasi. Seterusnya, tidak dapat dipastikan sama ada perjanjian tersebut telah diikat iaitu bidding agreement atau sebuah memorandum persefahaman. Okey, kita masuk kepada trend-trend dan isu-isu utama terkini syarikat Petronas dan Johan Berhad. Trend-trend syarikat Petronas dan Johan Berhad, yang pertama iaitu perkongsian perspektif trend industri, iaitu perkongsian yang julung kali dibuat Petronas, iaitu bertujuan berkongsi perspektifnya terhadap trend industri. Tinjauan permintaan dan aktiviti dirancang untuk 3 tahun yang akan datang. Menerusi kaedah itu juga dia membantu vektor untuk merancang strategi perniagaan selain memudahkan mereka mendapatkan bantuan pinjaman daripada institusi kewangan. Seterusnya, kedua iaitu pelaburan di pelbagai sektor seperti pemotoran, pendidikan, keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Iaitu Petronas merupakan salah satu penaja utama pasukan Sauber Formula 1 bersama Intel, dan ia membekalkan pelincir dan bahan api kepada pasukan. Ia juga dimiliki 40% daripada Sauber Petronas Engineering dari syarikat yang membina chassis enjin Ferrari yang dahulu digunakan oleh pasukan Sauber yang direka sehingga yang dibeli oleh syarikat pemotoran Jerman iaitu BMW. Seterusnya, ketiga, pelaburan dalam penajaan anugerah pendidikan Petronas dalam bentuk pinjaman. Ini kerana boleh ubah kepada pelajar Malaysia dan antarabangsa untuk melanjutkan pelajaran di universiti tempatan atau asing. Unit Petronas yang bertanggungjawab untuk mengendalikan hal-hal pendidikan dipanggil Unit Persumberan Tajaan Bakat iaitu STS. Penajaan ini diberi berdasarkan keputusan akademik, kegiatan kurikulum, latar belakang keluarga dan juga penilaian terhadap personaliti pelajar yang dijalankan sepanjang program yang dikenali sebagai EduCamp, yang semua pelajar Petronas ni bakal dikehendaki menjalani. Kita masuk kepada isu-isu syarikat Petronas dan Berhad. Yang pertama ialah isu Petronas kerugian berjumlah RM21 bilion. Petroleum Nasional Berhad Petronas mengalami kerugian bersih iaitu 21 bilion pada suku kedua 2020 berbanding keuntungan bersih RM14.7 bilion bagi tempoh sama tahun lepas, terutamanya akibat penyusutan perolehan dan peningkatan susut nilai aset. Kerugian itu diakibatkan kejatuhan terhadap permintaan minyak dan susut nilai bernilai RM20.77 bilion,
susulan kejatuhan harga minyak akibat penularan COVID-19. Yang kedua, isu cukai jualan petroleum Sabah dan Sarawak. Petroleum Nasional Berhad Petronas diingatkan supaya segera menyelesaikan isu bayaran cukai jualan hasil petroleum negeri ini yang sudah lama tertangguh. Isu cukai jualan petroleum melibatkan kerajaan negeri Sarawak dan Petroleum Nasional Berhad Petronas akhirnya selesai. Ia selepas Petronas akhirnya bersetuju membayar penuh cukai jualan dikenakan ke atas produk petroleum bagi tahun 2019 berjumlah RM2 bilion, iaitu pada kadar 5% daripada nilai jualan produk tersebut kepada kerajaan negeri Sarawak. Seterusnya, terdapat pelbagai trend dan isu yang berlaku dalam syarikat Petronas Sdn Berhad yang memberi impak pada perkembangan ekonomi negara dan global. Amnya, trend-trend syarikat Petronas membantu negara menjana sumber pendapatan dalam pelaburan yang dilakukan oleh syarikat Petronas dalam pelbagai sektor. Begitu juga dengan isu-isu yang berlaku dalam syarikat memberi kesan kepada peningkatan pendapatan syarikat. Salam sejahtera semua, saya Adlis Tabon, nomor matriks 288996. Saya akan menyambung tentang penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat Petronas. Okey, kekuatan terdapat dua. Yang pertama, jenama syarikat yang kuat. Petronas mempunyai jenama syarikat yang kuat, setanding dengan syarikat minyak di antarabangsa. Majalah Kewangan Fortune Global 500 merupakan sebuah majalah yang menyenaraikan kedudukan organisasi dan syarikat berdasarkan beberapa elemen tertentu, seperti keuntungan, sumber manusia, tahap pencapaian dan lain-lain. Telah meletakkan Petronas sebagai syarikat terbesar ke-95 di dunia pada tahun 2008 dan ke-80 pada tahun 2009. Kedua, sumber manusia yang baik. Kekuatan Petronas dan imejnya di mata dunia pada waktu ini adalah berpunca daripada kekuatan sumber manusia yang baik. Melalui sumber manusia yang kuat, Petronas mampu berdiri sama tinggi dengan syarikat-syarikat minyak dan gas yang lain. Kejayaan Petronas mendapat projek cari gali minyak dan gas di Kanada dan Brazil juga membuktikan kekuatan bakat-bakat tenaga dalam sumber manusia yang baik. Sumber manusia merupakan aset terpenting dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, kelemahan syarikat Petronas. Di sini terdapat dua. Yang pertama, kesan kepada alam sekitar. Industri perlombongan minyak merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pencemaran air. Cari gali air petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. Penggerudian pergi-pergi minyak dan letupan tangki minyak menyumbang kepada gejala ini. Apabila minyak ini bercampur dengan air laut atau sungai, ia akan mengakibatkan air tercemar. Ini memberi kesan negatif kepada kehidupan air seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan akuatik, seterusnya menjejaskan sumber makanan manusia. Yang kedua, kekurangan kilang penapisan. Petronas juga mengalami kekurangan kilang penapisan yang mana jika dibandingkan dengan syarikat pengeluar minyak jenama dunia yang lain seperti Shell dan lain-lain. Kelemahan syarikat Petronas ialah syarikat Petronas kekurangan kilang penapis petrol. Kekurangan kilang penapis menyebabkan ketergantungan syarikat Petronas kepada kilang syarikat luar negara, menyebabkan ekspor minyak mentah keluar dari negara. Harga minyak mentah dunia susut susulan pandemik COVID-19 menyebabkan pengurangan perbelanjaan modal dan perbelanjaan operasinya sebanyak RM50 bilion untuk tempoh 4 tahun akan datang. Nilai dan harga minyak petrol bergantung kepada harga dan pasaran global. Terusnya, peluang syarikat Petronas. Seperti yang kita lihat dalam jadual ini terdapat dua. Yang pertama, penemuan telaga minyak yang baru. Pada 2011, Petronas mengumumkan telah menemui 2 lagi telaga minyak dan gas yang baru di Sarawak yang dipercayai mampu mengeluarkan sehingga 100 juta tong minyak mentah. Penemuan ini sekaligus akan menyokong strategi Petronas untuk mempergiatkan lagi aktiviti eksplorasi di Malaysia. Menurut akhbar harian Metro pada tahun lalu, sekurang-kurangnya 206 telaga gas dan minyak baru di dalam negara ini telah ditemui. Yang kedua,
peningkatan permintaan bahan api. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun dengan pesat, sektor pengangkutan semakin bertambah dan menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar seperti minyak dan gas. Ini memberi peluang kepada Petronas untuk memenuhi permintaan tersebut melalui pengeluaran minyak dan gas yang lebih, dan secara tidak langsung Petronas mampu meraih keuntungan yang lebih besar. Oke, seterusnya ancaman syarikat Petronas, yaitu rasuah. Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa kes rasuah yang melibatkan pegawai Petronas terlibat dalam gejala rasuah karena menerima suapan bagi meluluskan dokumen rasmi. Susulan dari kejadian itu, maka image dan credibility Petronas serba sedikit akan tercelar. Jika tidak ditangani dengan baik, ia boleh mengurangkan keyakinan para pelabur dan akhirnya membawa kepada kerugian Petronas sendiri. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama, kejatuhan harga minyak dunia. Kejatuhan telah menyebabkan penyusutan keuntungan lebih. Yang kedua, kejatuhan harga pasaran memaksa syarikat mengurangkan perbelanjaan dan menghentikan beberapa proyek gergasi. Yang terakhir, ancaman pemberhentian pekerja akibat pengurangan model operasi syarikat. Seterusnya saya serah kepada Inci Robson. Sekian. Hala tuju Petronas boleh digariskan seperti berikut. Yang pertama adalah untuk melindungi hak kedaulatan negara dan hak serta kepentingan yang sah bagi rakyat Malaysia untuk memiliki dan memajukan sumber petroleum. Dan yang kedua adalah untuk melaksanakan perancangan yang sempurna bagi mengusahakan hasil dan menggunakan sumber petroleum dengan cara yang teratur agar dapat memenuhi keperluan sekarang dan masa depan negara. Dan yang ketiga adalah untuk menyertai secara aktif dalam pengusaha hasilan petroleum dan memasar serta mengedarkan petroleum dan hasil petroleum. Dan yang keempat adalah untuk memastikan yang pasaran tempatan dibekalkan dengan petroleum dan hasil petrokimia dengan harga yang berpatutan. Dan yang kelima adalah untuk menggalakkan penyertaan rakyat tempatan dalam membuat, memasang dan membina loji dan alat perkakas untuk kegunaan industri petroleum dan dalam menyediakan perkhidmatan tambahan dan sokongan. Dan yang keenam adalah untuk menyumbang ke arah pembangunan sektor ekonomi yang berasaskan pertanian dengan menyediakan baja nitrogen. Dan yang ketujuh adalah untuk memastikan rakyat Malaysia secara keseluruhannya menikmati faedah sepenuhnya daripada pembangunan industri petroleum negara. Sehubungan dengan hala tuju tersebut, Petronas telah menjalankan rundingan mengenai perjanjian perkongsian pengeluaran dengan syarikat-syarikat minyak dan dengan itu telah menamatkan sistem konsesi minyak. Sehingga hari ini, Petronas telah menandatangani 7 perjanjian perkongsian pengeluaran, 3 dengan syarikat ESO dan tiap-tiap satu dengan Sarawak Shell, Sabah Shell, Carigali BP dan F Ecoten. Dengan tertubuhnya Petronas, kerajaan akan dapat menentukan bahawa rakyat dan negara ini mendapat manfaat yang besar dan dari kekayaan hasil bumi negara. Masa depan Petronas, Kompleks Bersepadu Pengerang iaitu PIC yang dijadual beroperasi pada 2019 akan menjadi pembangkit utama kepada pertumbuhan masa hadapan Petronas. Laporan tinjauan aktiviti Petronas bagi 2018 hingga 2020 menjelaskan disebabkan oleh saiz PIC, aktiviti di kompleks itu dijangka meningkat sekali ganda sebaik saja operasinya bermula. Dan dianggarkan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, kompleks itu akan merangsang pembangunan urbanisasi baharu dengan aktiviti sampingan yang memberi manfaat khususnya komuniti tempatan. PIC adalah antara projek pembangunan minyak dan gas terbesar di rantau ini. Selain pelaburan hiliran terbesar Petronas setakat ini, ia menempatkan kompleks pembangunan bersepadu kilang, penapisan dan petrokimia ataupun rapid yang merangkumi kompleks penapisan minyak mentah bersepadu.
Berkah Nafta dan Petrokimia. PIC disokong oleh kemudahan lain yang terdiri daripada loji janaan bersama pengerang ataupun PCP, terminal regasifikasi 2 ataupun RGT 2, projek air mentah rapid ataupun PAME, unit pemisahan udara ataupun ASU, terminal perairan dalam pengerang ataupun PDT 2. Selain kemudahan dan RTT berpusat ataupun UF, dengan pelaburan mencecah 27 bilion US, PIC menyokong program transformasi ekonomi ataupun ETP dan akan merangsang pertumbuhan sektor hilaran minyak dan gas negara, sekaligus melonjakkan Malaysia ke arah era baharu pembangunan ekonomi dan teknologi. PIC bukan hanya akan menampung permintaan domestik bagi produk petroleum, malah memenuhi keperluan masa depan kerajaan dengan pelaksanaan spesifikasi Euro 5 bagi bahan bakar dan diesel. Ia dijangka memanfaatkan peningkatan keperluan bagi produk petroleum di Asia dalam tempoh 20 tahun akan datang. Petronas menerbitkan laporan PAU 2018 sehingga 2020 bagi berkongsi perspektifnya terhadap trend industri, tinjauan permintaan dan aktiviti dirancang untuk 3 tahun akan datang. Laporan itu yang diterbitkan bagi menambah baik aliran maklumat pasaran adalah sebahagian usaha Petronas untuk mempromosi dan mengalakkan sektor perkhidmatan dan peralatan minyak dan gas ataupun OGSE lebih mantap, berdaya tahan dan berdaya saing. Ketidakketentuan dalam industri minyak dan gas kekal menjadi satu topik perbincangan berterusan dan penting bagi peserta industri memahami trend utama sebagai barometer di dalam industri. Usaha Petronas menangani ketidakketentuan ini adalah melalui ketelusan maklumat yang akan membantu menyeimbangkan semula aktiviti pasaran. Ini akan memberi impak secara positif ekosistem penyokong seperti pelaburan dan pembiayaan yang penting bagi mengalakkan sektor OGSE sedang berkembang maju. Usaha Petronas mengurangkan kos dan meningkatkan tahap kecekapan melalui inisiatif transformasi dalaman seperti Cactus Coral 2.0, pendigitalan dan kerjasama industri mula menunjukkan keputusan positif bagi menjamin kemapanan jangka panjang industri Petronas. Cadangan strategi syarikat Petronas. Kami dapat mengetahui bahawa syarikat ini bukan sahaja terlibat dalam perniagaannya sendiri, malah syarikat ini juga telah lama membantu negara dari segi pendapatan negara, meningkatkan ekonomi negara, menaikkan prestasi negara ke arah globalisasi dan mengharumkan nama negara hingga pesada dunia. Pihak pengurusan sumber manusia perlu menjaga kebajikan dan kesihatan para pekerja dengan lebih rapi dan teliti. Hal ini kerana pekerjaan ini banyak terdedah kepada bahan kimia. Bahan kimia yang berbahaya serta petroleum itu sendiri adalah bahan mudah terbakar. Keselamatan dan kesihatan pekerja perlu dititik beratkan dengan lebih kerana perkara tersebut membawa maut. Tambahan pula, keselamatan dan kesihatan pekerja di dalam tempat kerja mestilah ditanggung sepenuhnya oleh majikan kerana pekerja di bawah seliaan dan tanggungjawab kepada pekerja. Kita perlu untuk mencadangkan Petronas membina sebuah hospital di tempat kerja yang digunakan hanya untuk pekerja dan staf di situ. Dengan adanya hospital di dalam tempat kerja, pekerja mudah untuk mendapatkan rawatan yang segera sekiranya tidak sihat, berlakunya kemalangan atau kecederaan di tempat bertugas. Di samping itu, majikan perlu mengambil doktor pakar untuk berkhidmat di hospital tersebut supaya para pekerja dapat membuat pemeriksaan kesihatan badan untuk menyemak tahap keracunan bahan kimia di dalam tubuh badan.